Halwa Maskat, menu tradisi yang jarang didengar. Apatah lagi, ramai yang tidak pernah merasai juadah yang hanya dijumpai tak kala perayaan besar seperti Aidilfitri. Ada yang berpendapat teksturnya seperti dodol tetapi tidak melekat. Manisan seakan agar-agar berwarna keemasan ini suatu ketika dahulu terkenal di negeri sebelah utara, terutamanya Pulau Pinang. Maslina Muhammad Mukhtar antara generasi muda yang tidak kenal akan kenikmatan halwa maskat ini. Namun kini, dia jatuh cinta dengan menu klasik untuk acara istimewa ini. Masa mula-mula kami mula belajar nak buat halwa maskat ni, saya rasa cabaran ni memang sangat susah lah sebab dia bukan berkenaan dengan resepi. Resepi dia sama aja. Cuma teknik-teknik dia yang buatkan halwa maskat tu menjadi elok lah. Yang tu yang susah. Teknik memasak, teknik penyediaan seperti basuh tepung, semua. Lama jugalah kami nak kuasai teknik-teknik itu semua. Hidangan yang dipercayai berasal dari Bandar Muscat, Oman ini semakin tenggelam dek dibanjiri puluhan jenis kuih moden lain. Bertempat di Bandar Kelang Lama, Kulim, Kedah, Maslina kini mengusahakan pembuatan halwa maskat dari rumahnya di Taman Senangin. Sebelum Maslina dan suami mengambil alih pembuatan halwa maskat, Maslina membantu dalam memasarkan menu tradisi ini menerusi laman media sosial dan platform atas talian. Beliau juga mengambil peluang menyertai karnival yang dianjurkan di Kedah. Namun selepas kematian ayah mertuanya dan kesihatan ibu mertua yang tidak mengizinkan, Maslina dan suami mula mengambil alih perniagaan dan mengusahakannya sendiri ekoran permintaan yang tinggi terhadap halwa maskat. Rata-rata peminat yang membeli halwa maskat Maslina adalah warga yang berusia, iaitu pelanggan dari zaman ibu mertuanya. Pelbagai usaha dilakukan oleh Maslina dalam memperkenalkan menu yang diberi nama Halwa Maskat Utara. Kesungguhannya dalam mempopularkan juadah berkenaan membuatkan semakin ramai yang mengenali pemanis mulut unik ini. Kalau dulu, halwa maskat ni sangat famous, sangat popular waktu musim perayaan lah. Jadi kalau kita nak jumpa halwa maskat ni time raya je, time raya puasa lah terutamanya. Tapi sekarang kami dah komersialkan, kami buat setiap hari dan selalu ada stok. Dan kami juga mempromosikan halwa maskat ni sebagai hantaran pertunangan ataupun kadang-kadang buah tangan atau dogif untuk kenduri dalam proses untuk kenalkan lagi halwa maskat ni supaya tak dilupai oleh orang kita. Antara usaha Maslina bagi meningkatkan jualannya ialah dengan memperkenalkan model perniagaan semasa untuk juadah tradisional, iaitu secara melantik ejen. Seorang daripadanya lebih mesra dipanggil Kak Ji yang mengambil stok halwa maskat dari Maslina setiap minggu. Kak Ji berniaga dengan orang kata apa bersama dengan Halwa Maskat Utara. Mula-mula tengok biasa saja, tapi makin lama benda tu makin orang minat, makin disukai. Bila orang suka, orang minat, kok rasa lagi bersemangat. Bila bersemangat tu orang kata tiap contoh seminggu mungkin order dalam 10. Tapi bila lama-lama kok berniaga, orang pun dah makin banyak berkembang lah. Jadi benda tu seminggu kok boleh ambil dalam 30, jadi 40, makin lama makin naik. So benda tu orang kata halwa maskat ni memang orang cari. Tapi tak ramai orang ada bakat boleh buat halwa maskat. Bila ada orang boleh buat, so benda tu kau akan ketengahkan lagi
dengan halwa Maskat ni. Sampai kok insya-Allah akan buka satu kios lah untuk halwa Maskat ni. Pada usia 73 tahun, ibu mertua Maslina menjadi mentor untuk anak dan menantu dalam memartabatkan juadah klasik yang popular di negeri utara. Beliau adalah generasi pertama keluarga yang mengusahakan halwa Maskat. Motivasi utama beliau ialah supaya resepi yang berusia 30 tahun milik arwah suaminya terus kekal untuk generasi seterusnya. Makcik belajar dengan suami makcik lah. Pakcik kata tengok, esok kalau dia mati senang tak nak buat. Nak buat pun bukan senang, kita kena ada ketua-ketua dia juga, cara nak basuh, cara nak buang air kan. Kalau makcik mati tak ada warisan lah. Makcik kata hampa pandai marketing buat fashion tu makcik ajak mereka. Kalau makcik mati pun tak apa, dah ada warisan lah. Maslina menyahut cabaran untuk mempelajari resepi ini dari ibu mertuanya, walaupun pada mulanya tidak yakin halwa Maskat mampu bersaing dengan juadah moden dan akan mendapat sambutan seperti sekarang. Untuk penyediaan membuat halwa Maskat ni, kami mulakan dari seawal 3 hari lah. Sebab proses awalnya untuk basuh tepung. Bahan utama dalam pembuatan halwa Maskat adalah tepung. Langkah pertama adalah membancuh tepung gandum dengan air. Bancuhan tepung tadi perlu diuli sehingga sekata sebelum doughnya dibentuk menjadi bulat. Ini kita buat bulat-bulat. Kemudian, dough tu dibasuh dengan air untuk membuang getah tepung. Getah tepung ni dia punya maksud orang moden sekarang gluten lah, kita buang gluten. Tapi walaupun pakai mesin, basuh tepung tetap manual. Kami tak jumpa mesin lagi untuk basuh tepung. Macam ni dah basuh tepung. Kita gosok-gosok sini nak bagi dia hilang. Dia punya getah tepung ni tekstur ni macam getah. Yang ni lah kita buang. Yang ni kita buang. Selepas proses membuang gluten tadi, air tepung akan ditapis terlebih dahulu agar tiada bendasing. Air tepung ini akan disimpan untuk diperam sebelum digunakan dalam proses seterusnya membuat halwa Maskat. Kami peram selama 3 hari. Kami salin air baru setiap 6 jam untuk mendapatkan hasil yang lebih bersih. Pembuatannya yang agak rumit dan memakan masa yang lama membuatkan ramai yang tidak gemar untuk mempelajari cara menghasilkannya. Kunci utama pembuatan kuih tradisional adalah kesabaran agar hasilnya juga bermutu tinggi. Ramai yang kurang percayalah kata halwa Maskat ni boleh pergi jauh. Saya yakin produk ni unik. Kita ada impian, kita teruskan juga. Kita percaya dengan diri kita sendiri bahawa yang cita-cita kita nak pergi lebih jauh tu akan tercapai lah.